otonomi lingkup. Nak kata bangang ke bodoh ke? Kan? Nasib baik ada bekam Menteri Kewangan Tengku Razali. Kan? Tengku Razali ni Datuk Seri Anwar mana banyak kali jawab kan. Kita Datuk Seri Anwar belah kita kan. Tapi ni yang belah sana pun Tengku Razali pun dia tahu, dia Menteri Kewangan, dia kata kalau isytihad darurat akan hancur. It is the last nail in the coffin of our economy. Dan itu ayat Tengku Razali. Dan tapi Perdana Menteri ni Perdana Menteri ni yang kata abah ke tok abah ke kepala bapak kepala abah dia lah kan. Memang saya malam ni memang saya marah betul. Sebab confirm kan, kita ada seorang Perdana Menteri yang sama perangai macam mana Perdana Menteri pada tahun 98, yang buat perkara gila, yang boleh pecat timbalan dia, yang boleh buatkan timbalan dia menjadi lebam minyak mata. Sampai sebab tu kita buat deklarasi bertampau dan keadilan tu untuk semua itu. Sebab ini Perdana Menteri, sebab dia sama, penyakit dia sama, penyakit Perdana Menteri ni semua sama. Yang gila Perdana Menteri gila kan, takut besok dia tak ada Perdana Menteri. Itu je. Mahathir buat perkara yang tu, Muhyiddin hari ni buat perkara yang tu. Dia boleh pergi berjumpa agung. Saya dapat maklumat pula tadi daripada Free Malaysia Today yang kata Majlis Tertinggi PBBM. Ini bukan saya cakap ni, Majlis Tertinggi. Kalau saya salah bagi tahu Free Malaysia Today lah kan, keluar. Majlis Tinggi PBBM bagi tahu bahawa mereka pun tak tahu. Bersatu, Parti Bersatu ni mereka pun tak tahu ada cadangan darurat oleh Perdana Menteri. Dia kata ini adalah atas nasihat oleh seorang individu yang baru saja masuk parti kami. Dia yang menteri, dia yang menasihati Perdana Menteri, Presiden kami buat kerja gila. Yang gila tu saya tambah lagi lah kan. Tapi poin dia kan, Majlis Tertinggi Bersatu pun ni kenyataan dalam Free Malaysia Today ni kan? Salah seorang lah daripada dia punya ahli majlis ni bagi tahu tak pernah bincang dan ini bisikan bisikan syaitan gila daripada seorang yang baru masuk parti kami kan, yang dekat dengan Perdana Menteri, Presiden kami. Agak-agak kita kenal lah sebab orang tu lama dengan kita dulu kan, dengan saya tak apa lama, saya dah tinggal lama dah 13 tahun ni. Yang PKR ni yang 22 tahun dengan orang ni kan, yang duk pertahankan orang ni sampai kena kencing depan mata baru pecat kan. Memang saya ada hak marah lah, sebab saya terpaksa tinggalkan parti saya yang saya tubuh kan kerana Nazmin ni 13 tahun dulu kan. Sekarang Bersatu bagi tahu orang yang sama yang menyebabkan Perdana Menteri ini menjadi gila, buat kerja gila. Apa dia? Meminta agung untuk isytihad darurat. Sebab tu bagi kita Gerak 98 malam ini pertama kita junjung kasih, bersyukur kehadrat Allah SWT. Itu pertama kita punya kenyataan kerana Allah selamatkan Malaysia daripada seorang Perdana Menteri gila yang nak isytiharkan darurat. Kedua, kita diselamatkan oleh Duli Yang Maha Mulia Suci Paduka Baginda Yang Ta'ala dan juga Majlis Raja yang masih waras, yang tak terima cadangan gila daripada Perdana Menteri gila Kalau isytihad darurat memang hancur. Kedua, kita menjunjung kasih. Ketiga, kita ambil saranan untuk disebut. Aku kata jangan main politik, jangan politik lagi, kena kerajaan yang stabil, kuatkan kerajaan yang stabil. Kita junjung dan kita terima saranan untuk bersama-sama perkukuhkan kerajaan stabil. Dan bagi dia sebut kerajaan selama ni, kerajaan ni berjaya hadapi Covid. Ya betul, berjaya. Kerajaan berjaya. Kerana apa? Kerana ada ketua pengarah macam Tan Sri Indonesia, kerana ada frontliners, doktor-doktor, nurse yang baik. Bukan kerana Perdana Menteri, bukan kerana Menteri. Perdana Menteri ini paling bangsat ni ada. Bukan Perdana Menteri kabinet bangsat, Perdana Menteri bangsat ini yang boleh selamatkan Malaysia daripada Covid. Yang boleh menyelamatkan Malaysia daripada Covid ini ialah doktor-doktor, the frontliners, ketua pengarah kesihatan. Itu yang dimasukkan oleh Agung. Mereka berjaya, bukan Perdana Menteri berjaya. Perdana Menteri ini kalau berjaya, dia tak minta darurat, tak minta isytihad darurat. Ini Perdana Menteri gagal, ini Perdana Menteri gila. Dan kita junjung kasih untuk kita terus memperkuatkan kestabilan kerajaan. Itu kita bersama, Gerak 98 akan bersama-sama untuk memperkukuhkan kestabilan kerajaan. Tetapi bukan Perdana Menteri, kerana Perdana Menteri sudah sah adalah Perdana Menteri yang tidak bertanggungjawab, Perdana Menteri yang hanya nak lepaskan diri dia, dan Perdana Menteri yang sanggup
untuk hancurkan negara dengan minta istihad darurat yang tentunya akan merosakkan ekonomi. Tapi dia sanggup buat, dia sanggup itu pun. Maknanya kalau kuasa untuk istihad darurat ni ada pada Perdana Menteri, tak perlu tanya agung, dah darurat dah kita. Dah darurat dah kita. Maknanya Perdana Menteri ni sanggup untuk istihad darurat, sanggup untuk ekonomi hancur, sanggup untuk rakyat hancur, kita melarat. Hanya kerana apa? Hanya kerana nak selamatkan jawatan dia. Dia buat ini nak selamatkan jawatan, bukan kerana COVID. Nak selamatkan jawatan sebab masuk parlimen dia tak cukup numbers. Itu hakikatnya. Jangan salahkan Anwar Ibrahim. Daripada awal kamu dah menipu. Silap-silap, bukan silap-silap, memang betul kan? Yang dia bagi number mula-mula ke Agung tu menipu tu. Dia tak ada 112 pun. Dia tak ada majoriti. Jadi jangan salahkan Anwar Ibrahim. Jangan salahkan Anwar Ibrahim. Kau kata ni kerja pada Datuk Seri Anwar yang buat move. Ini bukan salah Anwar Ibrahim. Ini salah Perdana Menteri yang menipu, yang memang daripada mulanya tidak bina sebuah kerajaan stabil. Itu satu. Dia dapat 111, 112, tak sure. Satu. Kedua, setelah lebih 6 bulan jadi Perdana Menteri, dia gagal untuk menaikkan, memperkukuhkan majoriti dia. Jadi dia gagal. Sepatutnya apa? Sepatutnya okey, kalau mula-mula dia memang bohong lah, ataupun ngam-ngam 112 lah, kita sangka baik lagi lah 112 saja. Tetapi setelah 6 bulan jadi Perdana Menteri, dia tak boleh kekal 112. Dia mesti sudah lebih pertingkatkan majoriti. Sebab apa? Sebab membina sebuah kerajaan yang kuat dan stabil itu penting, apatah lagi di masa COVID. Tapi Muhyiddin gagal. Malah apa yang dinyatakan oleh Datuk Seri Anwar, yang dia mempertahankan kenyataannya sehingga ke malam ini, sehingga ke hari ini, yang dia mempunyai numbers yang convincing, yang meyakinkan kan, macam Profesor Syed pernah sebut saya, cannot be two groups having the majorities, must be satu group je. Berarti kalau Datuk Seri Anwar kata dia ada the convincing numbers, jumlah yang besar, yang meyakinkan, yang menyokong dia, tentunya sebelah Muhyiddin tidak ada. Dan sampai sehingga hari ini Muhyiddin tidak boleh menampilkan jumlah itu untuk menidakkan kenyataan daripada Datuk Seri Anwar. Apa susah? You Perdana Menteri, susah kan nak panggil MIM semua besok pukul 10 pagi, semua 112 ahli parlimen datang, kita ambil gambar ramai-ramai, tunjuk ke orang kita ada 112 atau kita ada 113, ataupun kita tak kira. Apa susah ke Perdana Menteri nak panggil semua? Tapi mengapa dia tak panggil? Sebab dia tak ada. Sebab itu dia kelang kabut, dia istiadat darurat. Sebab itu saya sebagai ketua gerak, kita berpendirian. Saya dah sempat bincang dengan kawan. Pendirian kita pertama, kita junjung kasih. Kita terima kasih kepada yang Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda dan macam-macam jaga-jaga. Kerana menolak satu cadangan gila daripada Perdana Menteri yang gila jawatan, gila kuasa. Kedua, kita bersyukur. Pertamanya kita bersyukur Allah SWT. Kedua, menunjuk kasih. Ketiga, kita minta Muhyiddin lepaskan jawatan segera. Dia tidak boleh lagi jadi Perdana Menteri, kerana confirm dia tidak bertanggungjawab. Dia seorang Perdana Menteri yang tidak punya tanggungjawab terhadap rakyat. Dia sanggup untuk berencana untuk pengisytihadan darurat yang kesannya dia pun tahu akan merosakkan ekonomi, tapi dia sanggup buat itu kerana hanya nak selamatkan jawatan dia dan diri dia, benar-benar malu kalau sidang parlimen berlaku dan dia tidak cukup numbers untuk bajet dan sebagainya. Jadi kita minta, maknanya dia memang seorang Perdana Menteri tak tahu. Dan Perdana Menteri yang seperti ini, yang tidak bertanggungjawab, yang lemah, yang gila kuasa, yang meletakkan kepentingan dirinya mengatasi kepentingan rakyat, Perdana Menteri ini tidak boleh membina sebuah kerajaan yang stabil. Kita mau kerajaan yang kuat dan stabil kerana kita hadapi COVID. COVID ni bukan boleh selesai besok lusa. COVID ni makan masa lama, berbulan, mungkin bertahun. Jadi kita minta Muhyiddin letak jawatan. Ini keputusan gerak pada malam ini. Kerana confirm dia merupakan seorang Perdana Menteri yang tidak punya tanggungjawab dan khianat sebenarnya. Februari dia khianat mandat rakyat. Sekarang ni Oktober ini confirm dia khianat kepada rakyat, kepada ekonomi rakyat, kepada survival rakyat, kepada maslahah rakyat,
hanya untuk menyelamatkan diri dia. Jadi cukuplah, ya, we have enough, dan gerak buat keputusan, ya, kita junjung kasih pada Duli Yang Maha Mulia. Kita bukan berpolitik, gerak bukan parti politik, ya, kita gerakkan yang non apolitical, ya, kita mau selamatkan negara. Kita pernah lalui episod 98, kita pernah berdepan dengan seorang Perdana Menteri gila seperti ini juga, yang namanya Mahathir Mohamad, ya, sebab tu kita buat deklarasi Matampau. Kita pernah hadapi ini, saya sendiri masuk 2 jail, lock up berbelas kali. Kita dah lalui semua itu, dan dengan pengalaman itu kita merasakan kita berhak untuk menyatakan, ya, bahawa kita tidak mahu peristiwa 98 berulang lagi, hanya kerana kita ada seorang Perdana Menteri yang tak betul, ya, yang rosak, ya, untuk memimpin negara. Jadi kita minta pada malam ini, ya, menjunjung kasih pada Duli Yang Maha Mulia, kita terima saranan beliau, ya, kita junjung kasih keputusan. Tetapi dalam masa sekian kita terima saranan untuk membina kerajaan yang stabil, tetapi kita ingin nyatakan, gerak ingin nyatakan, kerajaan yang stabil tidak boleh, ya, diketuai oleh seorang Perdana Menteri seperti Muhyiddin. Ini adalah fakta, dan kita berdiri di atas fakta itu, dan kita minta Muhyiddin lepaskan jawatan, ataupun kita minta ke bawah Duli Yang Maha Mulia untuk minta Muhyiddin lepaskan jawatan. Sebab orang kalau gila kuasa macam ni, orang gila macam ni, dia tak akan letak jawatan sukarela. Jadi kalau boleh sanggup pergi hancurkan ekonomi negara, ya, dengan taktik darurat ini, kan, dia tidak. Jadi kita kena desak, ya, dan kita mengajak semua masyarakat, ya, dalam tempoh 24 jam ini Muhyiddin mesti pergi, dan beliau mesti diganti oleh seorang Perdana Menteri yang boleh command the majority of the members of the parliament. Dan Datuk Seri Anwar secara terbuka, secara rasmi dan terbuka, dia telah menyatakan bahawa he has the command, ya, a big majority of the parliament, dan seharusnya dia diberi peluang, ya, untuk memimpin di Perdana Menteri, kerana hanya dengan itu kita boleh membina sebuah kerajaan yang stabil, ya, sesuai dengan seranan yang dilakukan oleh Duli Yang Maha Mulia. Terima kasih.